وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada malam ini untuk sama-sama kita memerhatikan tadabbur surah Al-Fatihah ayat 5. Insya-Allah kita masuk ayat 5 6 lah. Ayat 5 dan 6. Baik, kita tengok ayat 5 dulu. Sama-sama kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita pada yang lalu kita telah sedikit saya terangkan iyyaka na'budu. Jadi iyyaka maknanya apa? Hanya kepada engkau. Menunjukkan maknanya ada satu khusus, ditujukan pengabdian hanya kepada Allah. Dan juga ditegaskan juga pengabdian hanya untuk Allah. Jika tidak, maka Allah tidak akan terima pengabdian kita. Itu iyyaka, di situ ada pengkhususan dan pengukuhan. Bahasa dia kita telah bincangkanlah. Macam mana dia boleh jadi ada makna, dua makna, iaitu mengkhususkan, mengistimewakan hanya Allah saja hak untuk diibadahi, dan juga mengukuhkan hak ibadah hanya kepada Allah ditujukannya. Selain itu maknanya apa? Sia-sialah ibadah tersebut. Okey, iyyaka, hanya kepada engkau. Demikian juga hak untuk diminta, dimintai hanyalah juga kepada Allah. Hak diminta, untuk diminta juga hanya kepada Allah. Jadi dalam ayat ni ada dua hak istimewa dan juga pengukuhan yang ditujukan. Iaitu pertama dari segi ibadah, yang kedua dari segi isti'anah. Ini kedua isti'anah. Ini ibadah. Yang ini disebut isti'anah. Isti'anah ni maksudnya minta tolong. Ibadah ni maknanya segala perlakuan. Jadi ibadah ni apa makna dia? Ibadah ni dia dua lah. Jadi kita tengok ibadah ni dua. Saya letak kat tepi sebelah. Jadi ibadah yang dimasukkan, pertama qaul, iaitu ucapan. Yang kedua amal. Qaulun, amalun. Jadi ucapan kita dan amalan kita itu ibadah lah. Silam. Dan juga dua-dua ini dia ada dua jenis. Pertama batinah, batin. Dan yang kedua zahirah. Zahirah, zahir dan batin. Ucapan kita yang mana ucapan ada dua. Satu ucapan zahir, satu ucapan hati. Kita dalam hal hati kita cakap, itu ucapan juga. Demikian juga amalan. Amalan juga dua. Amalan yang
zahir dengan amalan hati. Amalan hati. Ini dia masuk ibadah. Sesuatu yang dilakukan dengan ucapan atau amalan, itu sama ada ucapan zahir atau ucapan batin, amalan zahir atau amalan batin. Semua itu nama dia ibadah. Dan ucapan ini mesti tertakluk kepada ayat ni, iyyaka. Kenapa ayat ni keluar? Ayat ni daripada ayat penjelasan ayat ni dalam surah 51 ayat 56 surah Al-Zariyat. Penjelasan ayat ni dalam surah 51 ayat 56. Cuba Aizat, Akhi Aizat, tengok ayat surah Az-Zariyat 51 56. Ni yang pertama lah ni kan, tentang ibadah. Sikit-sikit kita ringkas tentang ibadah ni. Cuba baca ayat tu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal ins Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi dalam ayat ini menunjukkan demikianlah ibadah kita ni dibina, sangkut wajah, di atas dua huruf. Kita ni tujuan ciptaan kita 5156. Allah kata apa? Wa ma khalaqtu al jin wal ins illa liya'budu ni ya. Jadi dua huruf mana ni yang saya masukkan? Huruf ma dengan huruf la, illa. Huruf ma dengan huruf illa. Jadi demikianlah kita ini dicipta, dan ibadah kita ni dibina dengan kita mesti, dalam ibadah mesti ada dua konsep ni. Pertama, nak kita ibadah mesti kita nafikan. Ma ni nafi. Tiada yang lain untuk kita letakkan perhambaan. Dan nafi tak cukup, hanya nafi saja. Tiada Tuhan, tak cukup. Dan mesti sabitkan siapa? Jadi illa liya'budun. Allah kata wa ma khalaqatul jinna wal ins, dan tidaklah aku dan tidak. Jadi ma ni nafi. Kita kena nafikan. Hanya Allah yang cipta kita, maka kita dicipta untuk apa? Melainkan untuk abdikan diri kepada Allah. Sebab tu kita pun ucap kalimah syahadah pertama apa? La, tiada juga kan? Ilaha, ada tak ilah? Ada juga, sama. Ayat ni lah, faham? Ilah ni sama dengan ma tu lah. Ma ni tidak. Tiada ilah lah. Tiada yang pencipta kita, tiada ilah yang berhak untuk diletakkan pengabdian ni, ibadah ni, kecuali hanya kepada Allah. Sebab apa? Sebab tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku. Untuk apa? Ibadah kepada aku saja. Ni siapa? Ni. Jadi ayat ini, macam mana nak faham ayat ni? Iyyaka na'budu ni, cara nak faham ayat ni kat mana ayat dia nak faham? Ayat-ayat sebelum kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Ada pertama nama siapa? Allah. Bismillah Allah. Lepas tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah. Kemudian siapa Allah? Rabb Al-Alamin. Alamin. Siapa lagi dia? Ar-Rahman. Kedua Ar-Rahman. Siapa lagi Allah ni? Ar-Rahim. Siapa lagi Allah ni? Maliki
Yaumiddin. Jadi kita nak faham maksud ni, kat mana dia punya akar utama dia sebelum tu. Tentang siapa ni semua ni? Ni tentang siapa? Tentang siapa? Pencipta. Tu ni siapa? Ni siapa? Semua yang cerita pasal Allah. Ini semua dia. Siapakah dia? Dia tu adalah Allah. Dia tu siapa? Rabb. Pencipta, pemerintah, pengurus. Siapa? Alam. Sekalian? Alam tu siapa? Alam ni siapa? Jadi kita nak faham macam mana itu boleh jadi syirik. Sebab apa boleh syirik? Sebab kita tak faham kat sini ya. Kita tak kenal siapa dia ni, siapa Rabb ni, saya tak kenal. Itu masalah kat situ. Sebab tu sebelumnya ayat ni boleh tak mesti baca apa? Kita dalam solat mesti dimulai kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Barulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak suruh siapa? Nak suruh kamu kenal dulu aku siapa? Kenal dulu siapa aku. Baru kamu betul kamu nak ibadah ni. Faham? Sebab tu ini nombor satu kena. Ni tauhid pertama. Al-ilmu wal ma'rifah. Tauhidul ilmi wal ma'rifah. Jadi kita ni nak pertama nak itu dulu. Ini apa? Ini dah start kepada apa? Al-amal. Ini dah start nak beramal pula. Macam mana nak amal tak tahu. Tak kenal siapa ni. Siapakah alamin ni? Jadi Fir'aun kena tanya, Fir'aun tanya kepada Nabi Musa, wa ma rabbul alamin, siapakah rabbul alamin? Nabi Musa jawab apa? Rabbus samawati wal ard. Dalam surah Asy-Syu'ara, Syu'ara 26. Surah 26, cuba buka ayat 22. 22 ke 23 macam tu? 20? Kita tengok 26 ayat 23 rasanya. Cuba adik Aizat baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Teruskan. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum cukup lah. Okey, cukup tak? Sampai situ Maknanya 20 ayat apa? 23, 24. Ringkas kat situ. Keterangan dia panjang lagi sampai ayat seterusnya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Fir'aun. Fir'aun tanya kepada baginda, ma rabbul alamin, siapakah Rabb al-alamin itu? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Sebab itulah kita kena faham al-alam. Alam ni makna dia kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah. Setiap apa saja yang bukan Allah. Setiap apa selain Allah nama dia alam. Siapa yang selain Allah? Alam, malaikat, malaikat. Jadi boleh tak minta doa kat malaikat? Boleh? Boleh minta doa kat malaikat tak? Ibadah kat malaikat ni? Tak boleh lah. Jibril tu hebat ni kan. Jibril, malaikat Jibril 600 sayap. Dia adalah utusan Allah. Dia boleh naik dia naik ke langit, turun ni dengan cepat. Penghulu malaikat.
Hatta Jibril pun termasuk Al-Alamin. Jadi Allah tu Rabb dia, pencipta dia. Tiba-tiba boleh tak sembah dia contohnya, letakkan ubudiyah kepada dia? Tak boleh. Itu dah syirik dah. Jibril pun tak boleh. Bawah Jibril sikit siapa? Nabi. Yang kedua siapa? Utusan yang tinggi juga. Dia ni mulia, dia paling mulia juga. Sama, malah lebih daripada Jibril. Allah angkat siapa? Para Rasul, para Nabi, Al-Anbiya, semua sekali. Boleh tak sembah Rasul, abdikan diri dengan Rasul kepada Rasul? Tak boleh. Ini terjadi kepada siapa? Kaum umat Nasrani, kan? Jadi demikian. Lagi, dan jin, apatah lagi jin, batu-batu, tanah, semua sekali yang lain. Semua yang ada di langit dan bumi, semuanya adalah makhluk Allah. Tak layak untuk diletakkan ibadah kepada dia, tak layak. Tak boleh pun. Baik, faham tanya ni? Maka pertama dah tahu dah. Itu boleh jadi apa? Sebab itu apa maksud ibadah di sini juga? Di sini dia mesti ada 3 rukun ibadah, iaitu meletakkan rasa kasih, hub. 3 ni ya. Kedua, rojak, harap, meletakkan rasa pengharapan. Dan khauf, meletakkan rasa takut. Itu maksud ibadah. Sesuatu yang dia buat tu, dia hinakan diri dia dengan kenapa? Kerana rasa kasih sangat, kerana rasa harap sangat benda tu boleh buat bagi sesuatu kat dia. Dan kerana dia rasa bimbang juga. Kenapa? Dia boleh diapa-apakan bila-bila masa saja oleh entiti yang dia ibadah tersebut. Faham? Inilah yang berlaku kepada orang yang syirik, betul tak? Dia minta kepada siapa? Berhala kan? Siapa? Sebab dia rasa, sebab tu dia cuci, dia bersih, dia wangi kan, dia boleh mandi susu ke, dia boleh buat apa saja. Sebab apa? Dia ada rasa cinta, dia ada rasa apa? Walaupun tak ada apa-apa pun, kan? Tak boleh bagi faedah apa pun, tapi dia rasa semua 3, lengkap 3 ni, nama dia syirik. Bukan sekadar kepada benda mati, bahkan benda apa? Benda hidup. Semua sekali yang disebut alam ni, apa saja yang diletak bukan kat sini, dia letak kat sini, dia minta kat sini, dia puja kat sini, dia cinta sini, dia harap kat sini, yang ini, tapi bukan yang Rabb pencipta ini, syirik. Senang aja. Itulah dia, syirik. Boleh? Okey. Jadi ini kena faham. Sebab tu dimulakan dengan alhamdulillah. Puja, hanya puji yang mutlak hanya kepada siapa? Allah semata-mata. Okey. Saya ringkaskan. Kemudian ni kita dah bincang sebelum ni lah, jadi kita ulang sikit. Baik, habis. Kita pergi kepada iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Di padang hub, kasih, cinta. Letak rasa cinta. Rojak, meletakkan pengharapan. Khauf, meletakkan rasa bimbang, risau, bimbang. Boleh? Hub ni kita tengok contohnya dalam surah 22 surah Al-Hajj ayat 11. Ambil dalil yang ni lah, 22 ayat 11 tentang hub. 22 ayat 11. Minan nasi mai yuhibbunahu ka hubbillah. Bukan ayat 2 ayat 165 silap. Surah 2
Surah 2. Surah Al-Baqarah ayat 165. Surah Al-Baqarah 2 ayat 165. Aminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Betul tak? 2 ayat 165. Dan ada sebahagian manusia yang mengambil ittakhidhu ni, ittakhadha ambil, menjadikan min dunillah, selain Allah, andadan. Andadan ni maksudnya apa? Menduakan Allah ke apa? Kita selalu silap juga. Kurang tepat kalau kita kata menduakan Allah. Hakikatnya orang musyrik dia tak menduakan Allah. Faham? Kita kata syirik apa sebelum ni? Menduakan. Tepat ke kurang tepat? Kurang tepat. Abu Jahal menduakan Allah tak? Abu Jahal rasa-rasa kan? Siapa adik dia punya adik-beradik dia? Nama siapa? Abdullah. Kan? Jadi pada zaman Nabi, ayah Nabi nama Abdullah, dah ada dalam namanya. Dan mereka tahu Kaabah itu Baitullah. Dia bukan duakan Allah, tapi dia andad. Andad ni apa? Andadan ni dia jadikan ada lawan. Faham? Allah memang Tuhan cipta semua, tapi dia ada bahagian yang kita kena boleh minta kat dia, minta kat lain, dia tolong sampaikan. Faham? Macam tu. Sebab itu mereka tetap menghalakan sujud mereka ke mana? Semua ni orang-orang musyrikin, dia sujud, dia solat kan, dia halakan semua sembahan dia ke mana? Ke patung ke? Patung tu tapi menghadap ke mana? Kaabah juga. Ada kat dekat lain? Tak. Kaabah sebab apa? Itu nombor satu. Itu yang paling tinggi, paling besar sekali ketua dia. Tetap Allah. Tapi dia apa? Ada perantara di antara tu, nak sampai tu. Dia ada dia punya hulu balang ni boleh. Sebab tu dia kata apa? Malaikat tu anak-anak perempuan Allah. Dia dewa-dewa malaikat lah ni, dia kata. Dia bukannya tak percaya kat Allah, dia kata ada yang sama hebat dengan Allah. Tak, Allah tetap yang paling hebat. Faham tak? Tapi dalam hal ni, dalam nak cari ni, dalam dia nak keluar rumah, nak pergi musafir kan, dia akan jumpa berhala tertentu. Yang ini untuk hitung nasib. Manat tu untuk nasib, berhala nasib. Faham? Jadi dia tengok, lepas tu dia pun goyangkan pokok. Okey, pokok burung ni pergi ke kanan, ini nasib baik. Burung ni pergi kiri, kita tak payah keluar hari ni. Manat kata tak payahlah. Nampak tak ni? Dia akui tak Allah tu ada? Akui. Cuba tengok siapa cipta langit dan bumi. Cuba tengok dalam surah 39. Surah 39. Ayat berapa? 38 ya, betul. Surah 39 ayat 38. Barakallah. Bismillah ayat 38. Cuba Aizat, fadal. Cuba baca. سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله والأرض ليقولن الله. Okey, cukup. Macam tu tak apa. Jadi Allah tegaskan kepada Nabi, pasti kau tanya mereka ni,
Siapa yang cipta langit dan bumi? Mereka tentu cakap apa? Allah. Saya pernah bertemu dengan orang Chinese. Tua lah dia. Dia baik, memang baik sangat. Jadi penjumpa dia kan, siapa punya yang dia buat tokong tu kan. Jadi dia pun kata, kita kalau buat baik yang Tuhan Allah mesti tolong punya. Dia pun sebut Allah juga, contohnya. Jadi tokong dia siapa? Itu dia punya apa, dewa-dewa sebahagian dia. Tak boleh direct, tak boleh terus-terus ni. Kadang-kadang ada benda kita kena lalui kroni juga. Faham? Melalui kroni, faham? Kroni. Jadi dia anggap itu, dia bukan yang jaga semua memang Allah juga. Kadang-kadang dia kata, kadang-kadang dia tak sebut, dia tak kenal, tapi dia sebut apa? The Almighty God, apalah, ada satu kuasa paling power, itu power paling mutlak. Tapi kami ni, yang ni dia tahu, ini bukanlah Tuhan kami, hakikat yang sebenar, bukan. Tapi itu sebagai apa? Untuk apa? Dia letakkan supaya dia rasa, oh kami ni nanti, faham? Bantuan-bantuan macam tu. Jadi itulah dia, sebab tu Allah tanya kepada ayat ni, Allah mengajak kita fikir. Cuba tengok seterusnya. La yakulunna Allah, pasti mereka cakap Allah lah. Mana logik akal semua orang fikir, memang siapa yang cipta? Adakah patung kamu ni dia yang cipta langit? Tak, dia pun marah kita balik. Mana ada, takkanlah bodoh sangat. Patung ni kami, pahala kami je. Tanya dia, ni cipta langit ke? Kisah kita kena bambu balik lah. Faham? Cuba pergi kata kuil ke mana-mana, tanya, ini ke yang cipta langit tu? Dia akan nafikan juga, tak? Faham? Jadi kul aqra'tum ma tad'u min dunillah. Jadi adakah katakanlah, adakah kamu demikian? Kenapa apa yang kamu cakap tu, yang kamu sembah, kamu minta doa selain daripada Allah itu, jika Allah nak himpakan dengan bahaya, atau macam mana mereka ke yang boleh elakkan, sedangkan tak ada apa-apa, patung contohnya. Jadi logik akal mereka tu telah apa? Dimanipulasi oleh syaitan. Tak boleh fikirlah. Kenapa perlu lagi? Dah jelas kat situ. Jadi itu salah satu. Jadi sebab itu dalam ayat ni, dalam surah 39 juga, ayat yang dia kaitan dengan isti'anah. Dan saya nak kaitkan di sini, sebab itulah di sini yang paling besar, yang paling dekat selepas ibadah, semua perbuatan kita ni kata semua ibadah, iaitu kawal dengan amal. Okey. Semua perbuatan manusia adalah ibadah. Sama ada dia boleh pilih, dia nama dia ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah, dia boleh pilih. Allah beri dia pilihan, dia nak jadikan ibadah atau sekadar dunia saja, habis tak dapat apa-apa. Dan itu Allah telah jawab sendiri. Jadi kita pilih, kita kerja ni nak dapat pahala ibadah bawa sampai akhirat, ataupun kerja sekadar dapat makan kat dunia je, habis macam tu je. Nanti kita akan tengok sendiri amalan yang kita buat semua ni, rupanya selama ni ada nilai akhirat ataupun tak ada apa-apa rupanya. Dia mesti ada kaitan dengan, sebab tu bagi orang yang bernilai akhirat ni apa? Dia takkan buat rasuah, dia akan jagalah. Tapi dia rasa kerja dunia lain, yang lain, sebab tu dia tak peduli semua tu, asalkan dia dapat kenyang je. Sebab itu dalam surah 11 Allah sebut ayat 15-16. Surah 11 ayat 15 hingga 16. Jadi itu tergantung pilihan kita. Yang penting Allah cakap dah, kita ni dicipta untuk apa? Ibadah kepada Allah, jadi hamba Allah. Dalam apa saja perlakuan kita, seluruh hidup kita adalah hamba Allah. Surah 11 ayat 15. Boleh baca? فيها
Jadi siapa yang inginkan dunia, Allah beritahu dah, kamu hamba aku, semua yang kamu buat adalah sepatutnya untuk apa? Dapat ganjaran di sisi aku. Tetapi Allah kata dalam ayat ni, kamu boleh pilih, man kana, siapa yang ingin dunia saja, yuridul hayatad dunya wa zina, dan perhiasan dunia, nuwafi ilaihim, aku akan cukupkan, kami akan cukupkan apa yang dia nak tu. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan rugi sikit pun apa usaha mereka dapat. Tetapi Allah cakap dalam ayat 16, baca ayat 16. Allah kata mereka itu adalah orang-orang yang tiada bahagian mereka di akhirat kecuali neraka lah nanti pula. Allahu Akbar. Neraka je. Dunia punya bahagian selesai lah. Itu saja bahagian dia, sebab iman dia nak tu. Tapi kat akhirat nanti tiada kecuali apa? Api lah dia dapat. Dan wahabita ma sana'u, sia-sia, hancur, hapus apa yang mereka sana'u. Sana'u ni mereka buat dulu, mereka bina dulu. Wabatil, dan batil rupanya, palsu lah. Makanu ya'malun, usaha amalan mereka dulu rupanya palsu je. Palsu je. Bila sedar akhirat nanti dia sedar rupanya amalan dia palsu. Sebab apa? Rupanya dia pilih jalan itu. Pilih jalan itu. Jadi ini ibadah, iaitu diletakkan kecintaan dia kepada siapa? Kepada dunia, bukan akhirat. Sebab itu dalam ayat ni, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andadan, dijadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Allah ini di mana tempatnya nak jumpa? Akhirat. Tapi dia jadikan dunia andadan kepada akhirat. Dia sedang syirik kepada Allah. Dilawankan dunia dengan akhirat. Dunia ni lagi utama daripada akhirat. Dunia sama ni akhirat. Sedangkan mana yang hebat? Akhirat lebih besar daripada dunia, jauh. Tak ada terbanding akhirat nilai dia. Tapi disamakan, itu juga termasuk. Baik. Jadi yuhibbunahum kahubbillah dalam ayat ni. Mereka cinta kepada apa yang mereka cenderung itu sama seperti sepatutnya orang yang beriman cinta kepada Allah. Iman dia kepada benda itu sama dengan orang beriman kepada Allah, dia pun beriman kepada benda yang itu syirik. Okey? Jadi begitulah nilai ibadah yang sepatutnya kita sedar. Yang kedua, rojak. Rojak ni mereka letakkan pengharapan. Apa yang patut diharapkan kita rojak ni apa? Rojak ni khusus untuk apa? Surah 2 ayat 207. Ini rojak. Wa minan nasi may yashri nafsahu, dan ada daripada kalangan manusia yang benar-benar dia yashri ni menjual. Yashri ni, syara ni menjual lah. Menjual jiwa diri dia sendiri ibtigha amardatillah, kerana apa? Mencari redha Allah. Wallahu raufun bil ibadah, dan Allah benar-benar maha belas kasihan kepada hamba yang demikian rupanya. Jadi dia mengharapkan ibtigha ni rojak, mengharapkan pertemuan dengan Allah dalam segala kehidupan dia. Sebab itu ini juga dalam surah 28 ayat 77.
kat surah 28 ayat 77. Ayat 77. Okey, kita cepat saya terus baca ayat tu Muka surat berapa? 394 boleh. Jadi Allah perintah kepada orang beriman cari apa? Wabtawi fi ma atakallah. Carilah apa yang Allah berikan engkau. Apa yang kau ni, apa yang Allah telah berikan kepada kau. Jadi rezeki ni dah tetap dah, memang Allah beri. Tak ada siapa pun kata Allah tak bagi saya rezeki lah. Tak ada siapa pun, walaupun di dunia dia cakap, di akhirat nanti dia takkan dapat bayar nilai nikmat yang Allah telah beri kat dia. Dia cakap atas akal yang terhad sebenarnya. Hakikatnya banyak rezeki Allah beri yang dia tak minta pun Allah bagi. Apatah lagi yang dia minta, terlalu banyak nikmat. Jadi Allah kata wabtaghi fi ma ataka. Carilah, usahalah cari pada apa saja yang Allah telah berikan kepadamu. Apa saja yang Allah telah berikan kepada kita. Cari untuk apa? Allah dah beri kita mata, cari untuk Allah dah beri kita akal, telinga, cari untuk apa dia? Cuba tengok ayat tu. Untuk apa? Darul akhirah. Cari ini semua ni supaya apa? Dapat nilai akhirat nanti. Apa kita guna mata kita? Telinga kita dengar untuk apa? Semuanya untuk apa kita kena fikir. Ini semua yang Allah dah bagi ni atakah? Belum lagi rezeki kenderaan, rumah ni belum. Cukup sini je. Siapa boleh nafikan? Tak ada siapa pun nafikan. Pernah tak kita cari mata kita ni untuk dapat pahala akhirat? Supaya nanti bila ditanya setiap anggota kita akan apa yang kamu buat dengan mata kamu, semua akan ada nilai, semua selamat, tak kena bakar. Itu nombor satu yang perlu dicari. Bukan tengok mata ni guna untuk apa? Tengok mana ada lubuk dia pergi. Bukan. Dia kena jaga yang tu. Dia cari akhirat. Kemudian wala tansa. Lepas tu baru sebut wala tansa. Cuba tengok ayat tu. Wala tansa. Cuba tengok. Ada tak? Wala tansa, dan janganlah engkau tansa. Engkau apa? Lupa. Janganlah engkau lupa apa? Nasibaka minad dunya. Bahagian untuk hidup kat dunia, kelangsungan dunia. Sebab apa? Kamu tak akan dapat cari akhirat kalau abaikan dunia. Faham? Contohnya kita nak apa? Nak beli rumah, tapi abaikan cari duit. Boleh beli rumah? Tak boleh. Akhirat itu roya matlamat. Alatnya mana? Dunia alat. Dunia ni alat. Sebab itu tak boleh lupa dunia. Sebab apa? Tak akan capai matlamat sebab tak guna alat. Faham? Duit alat. Mission dia, saya nak beli tanah. Alat pun tak ada, macam nak beli tanah. Sama dengan akhirat. Akhirat mission. Dia punya matlamat. Alatnya mana? Dunia adalah alat, bukan dunia matlamat. Faham? Dunia ini bukan matlamat, alatnya. Tapi ramai dia terbalik Cari akhirat, jangan cari dunia, jangan lupa akhirat. Terbalik. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Dunia alat. Itu sepatutnya. Jadi jangan terbalik. Sebab ini termasuk ibadah. Itu syirik halus ni, jaga-jaga. Termasuk ayat ni. Ni perintah Allah, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah, nombor 1. Wala tansa. Dan Allah guna perkataan tansa. Tansa tu maksudnya apa? Lupa. Kalau terlupa, tak ada masalah lah. Terlupa macam tu. Jadi ini roja, pengharapan sepatutnya kita ni apa? Ini nama dia ibadah. Itu termasuk ibadah. Dan yang ketiga, khauf. Dia mesti lengkap 3 ni. Ini nama dia ibadah. Khauf, takut. Sebab itu di dunia dia akan jaga. Pertama tadi dia rasa cinta kepada siapa? Kepada akhirat Allah. Dan dia mengharapkan semua yang berkaitan dengan Allah balas dia. Dan yang mesti dia kena apa juga? Dia takut kepada melanggar perintah Allah. Ini dalam surah
79 ya, nak habis waktu 79 surah An-Nazi'at surah An-Nazi'at ayat yang ke 40 40 79 ayat 40. Saya bacakan ayat tu. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang dia bimbang, dia risau tentang ketinggian makam siapa penciptanya. Makam dia paling tinggi daripada alam yang lain, daripada segala makhluk lain. Dia bimbang kepada makam Allah ini, Rabb, pencipta ini yang paling tinggi ini. Lalu dia buat apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia jaga, tahan jiwa dia daripada apa? Ikut hawa nafsu, ikut segala keinginan hawa nafsu. Tetapi semua ikut perintah Allah. Tu ayat tu. Jadi dia, ni rukun ibadah. Baik. Setelah ibadah, pergi kepada isti'anah. Kenapa? Sedangkan tak sebut pun iyyaka nusalli ke. Boleh juga. Nusalli hanya kepada engkau juga kami solat. Nasumu hanya kepada engkau kami puasa. Tak. Tapi dia hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Kenapa? Dalam semua ibadah yang lain, kan, dalam semua ibadah, kepala dia apa? Doa. Kepala dia minta tolong. Manusia satu pun tak akan mampu untuk beribadah kepada Allah dengan sebagaimana yang betul-betul Allah nak, melainkan dengan pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia gandingkan. Lepas ibadah kamu takkan mampu buat, melainkan kamu hanya minta kepada siapa? Pada aku sahaja. Apatah lagi hal ehwal yang lain, kamu tak akan boleh buat, melainkan hanya kepada aku juga. Jadi ni, sebab tu nasta'in isti'anah saja yang dibuat letak. Sebab apa? Ini adalah ra'sul ibadah. Kepala ibadah adalah doa. Doa. Sebab itu doa dalam surah 40 ayat 60. Surah 40 ayat 60. Isti'anah ni maknanya apa? Mohon pertolongan, dengan antaranya dengan doa. Mohon tu doa. Surah Ghafir ayat 40 60 Ini kita biasa baca kan. Wa qala rabbukum, dan Rabb kamu berfirman, Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kepada aku, iaitu minta tolong. Apa doa sebenarnya yang paling besar? Doa yang paling besar. Inilah doa ni kat sini. Doa mana? Selepas tu ni, ihdinas. Ni lah yang kita nak. Setakat kita doa minta luas rezeki, tu sangat kecil pun. Tak guna rezeki luas tapi tak ada jalan lurus. Tak guna dapat semua yang kita minta yang lain, tapi rupanya tak dapat jalan lurus, tak guna. Jadi itu yang kita nak. Selepas kita terus selepas ni minta tolong. Apa Allah kata? Apa yang paling patut kamu minta tolong kepada aku? Apa yang paling besar? Tunjuk jalan yang lurus. Kamu minta aku untuk aku tunjuk kamu jalan yang lurus. Itu yang paling patut. Nanti kita sambung ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita tengok ayat ni sikit. Ada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah berfirman, berdoalah, mintalah kepada aku, astajib, aku pasti akan perkenan. Jadi astajib, kalimah dia apa? Fi'il mudhari ya. Astajib. 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 Kita kata istijab, mustajab. Kita kata mustajab. Maknanya apa? Doa tu mustajab, dimakbulkan. Aku akan makbulkan. Aku akan makbulkan lakum, untuk kamu. Habis dah masa. Boleh yang cukup
Habiskan ni kan? Okey. Jadi astajib fi'il mudhari aku akan perkenankan. Kenapa? Pertama doa Allah akan perkenankan di dunia. Kat dunia Allah dah perkenankan. Perkenan ni benarnya perkenan. Tapi kadang-kadang Allah perkenankan di mana? Di akhirat. Allah tak buat kat dunia. Allah tangguh. Jadi Allah terus, yang ni Allah tangguh. Berkenan ke akhirat Allah simpan. Sebab Allah, siapa yang lebih tahu? Allah lebih tahu mana baik mana buruk. Dan doa juga ada yang Allah ubah. Allah ubah dengan sesuatu yang lebih baik. Dia doa yang ni tapi Allah bagi yang lain. Maknanya dalam ni ada tak, dalam ayat ni ada tak Allah tak mampu doa? Jadi siapa yang berani cakap Allah tak mampukan doa saya? Siapa berani cakap? Siapa berani cakap? Sebenarnya dia tak tahu doa dia tu dimakbul, tapi dalam bentuk yang mana? Allah tahu lah. Tak ada siapa pun sebenarnya dia minta, dia kata Allah tak makbulkan. Allah kata apa? Astajib, aku pasti perkenan punya. Kamu je tak tahu cara aku perkenan macam mana. Sama ada dunia Allah terus bagi, tapi dunia bimbang. Sebab apa? Dia jadi dua, dia boleh jadi satu lagi. Tanda yang bahaya, kemungkinan kat dunia Allah bagi doa kepada yang dia minta. Sebab apa? Ini nama dia istidraj. Dibimbang, istidraj. Ini dalam surah 6 ayat 44. Istidraj. Apa ayat tu? Siapa ingat? Cuba baca sikit. Saya tak ingat mula dia. Istidraj. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, kan? Maka ketika mereka lupa apa yang diperingatkan, patutnya ingat akhirat. Dia doa tadi dunia ni, oh Allah pun berkenan dapat. Fatahna alaihim barakat, fatahna alaihim abwabu minas sama. Kami pun bagi. Dan kamu doa apa? Sama aku bagi. Buat yang haram pun aku bagi. Minta pula tu, bagi. Allah bagi semua. Allah buka semua. Hatta idza nasu ma hatta idza apa? Farihu bima utu. Sampai saat mereka dah gembira dengan apa yang aku bagi, doa semua, dia rasa macam Allah sayang dia lah, kan? Apa dia? Akhasnahu baghtah. Kami cabut nyawa tiba-tiba, mati. Tak sempat pun nak nikmati pun apa yang dia dapat. Jadi ini yang bahaya. Sebab yang kita minta belum tentu baik. Yang maha tahu apa yang baik siapa? Allah. Itu dalam surah apa? Surah 2 ayat 216. Surah 2 216. Jadi Allah yang tahu. Allah ni diperkenankan ni dengan konsep kita kena beriman dengan ayat ni. Bila sebut astajib, pasti Allah perkenan. Tapi siapa yang tahu? Allah. 2216. Ayat ni kita kena hadam, faham sungguh-sungguh, yakin Allah inilah dia. Allah memang nak kita semua yang terbaik punya. Kita je kadang-kadang minta doa, kita sangka baik. Allah lebih tahu mana baik sepatutnya. Jadi Allah beri yang paling baik kepada kita. Sebab itu jangan melampau dalam berdoa. Ada orang minta, ya Allah, pandaikanlah anak aku, kan? Berjayakanlah dalam universiti semualah. Allah pun berkenan semua. Akhirnya apa? Dia pun jadi orang putih dah. Balik pun tak jumpa kita dah. Akhirnya kita duduk rumah seorang-seorang je, anak pun tak balik dah. Itu yang kita nak ke? Sebab doa kita tu kita sangka macam baik, tapi rupanya hakikatnya nanti akan datang buruk jadinya. Tapi ada anak yang mana dia gagal macam-macam, tapi dia duduk dengan kita je, dia tolong kita. Kita sakit, dia lah yang mandikan kita nanti. Mana kita nak? Itulah yang kita kena fikir. Jadi dalam ayat ni surah 216, apa ayat dia? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan untuk berperang. Allah tahu. Tapi perang kamu tak suka, kan? Siapa suka pergi perang?
Tapi Allah kata wa asa an takrahu syai'an, tapi kamu kadang barangkali kamu benci, tak suka sesuatu, wa huwa khairul lakum, sedangkan aku tahu itu baik untuk kamu. Banyak kita ni benci, tak suka benda ni, padahal benda itulah yang baik untuk kita. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Lepas tu Allah kata wallahu ya'lamu dalam ayat ni terakhir, wa antum la ta'lamun. Ingat, aku yang tahu, kamu tak tahu. Jadi bila kita berdoa, yakinlah siapa Allah sedang perkenankan, dan kena dengan apa? Tak sabar ni kadang-kadang, oh sabar doa tak pernah. Tak, bukan sabar, redha. Silap tu. Kita doa kita sabar kan. Oh, doa saya tak pernah kena ni, sabarlah. Bukan, maksudnya apa? Allah dah perkenan, mungkin kita tak tahu yang mana satu. Tak, ini tak dapat pun tak apa. Kan, kita nak satu ni, weh tak dapat. Adakah kita kena sabar sampai dapat? Tak semestinya. Mana yang lain dah selesai lah. Jadi yang kita hajati itu mungkin Allah gagalkan sebab apa? Allah dah bagi yang lain, kita je kena fikir, kita kena fikir sendiri. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut ud'uni wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada aku dalam keadaan kamu yakin ya Allah telah perkenankan doa tersebut. Dan wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilillah. Dan ketahuilah kamu yang Allah tidak akan memperkenankan doa orang yang lalai kepada Allah. Doa orang yang lalai Allah tak akan perkenan. Allah akan bagi istidraj. Dia doa tapi dia lalai, dia sibuk dunia. Allah suruh cari akhirat, dia pun doa semua bahagian dunia. Allah bagi tak? Allah bagi. Ayat tadi ini surah 11 ayat 16, aku cukupkan semua. Jadi lagi kita bimbang. Sebab itu ada satu ulama, dia kata apa? Aku lebih gembira jika aku berdoa, kan? Aku berdoa dengan 10 doa dan Allah tak perkenankan, kan? Allah tak perkenankan semua doa tu, dan Allah simpan doa tu untuk mana? Untuk akhirat lah. Lebih kurang macam tu. Saya tak ingat siapa. Maknanya dia lebih suka dia berdoa yang mana doa dia semua Allah tak perkenankan, tapi mana yang dia tak nak atas doa tu Allah bagi, itu lebih suka daripada Allah perkenankan semua doa. Dia bimbang lagi. Sebab tu kita betul lagi bimbang juga. Kita rasa doa kita macam baik ke? Kita tak tahu. Bila kita dapat contoh yang kita berdoa, kayakanlah saya, rupanya dia jadi orang yang mana? Dia lupa. Berilah saya pangkat ini contohnya, rupanya lupa. Lepas dia pangkat, apa dia buat? Dia habis, bertambah dosanya. Jadi sebab tu kita kena tengok. Inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi doa ini adalah kepala kepada ibadah. Inti kepada ibadah adalah doa. Jadi a'jazun nas man ajaza anid doa. Orang yang paling lemah adalah orang yang malas doa. Pastikanlah kita banyak berdoa macam Nabi Ibrahim. Apa saja, cuba tengok dalam Quran, mana-mana dia semua dia mesti doa punya. Dia mesti doa. Nabi adalah makhluk yang paling rajin. Demikian juga malaikat, makhluk yang paling rajin berdoa, Nabi dan malaikat. Tengok malaikat, setiap kali kita doa kat orang je, malaikat akan doa apa? Ada khas malaikat duduk kat kepala manusia ni, walaka bimisli, untuk engkau sama macam kau doa kepada orang lain, untuk kau sama. Tengok. Dan bahkan di sini pun doa, dan dia sendiri doa sambung doa orang lain. Makhluk yang paling rajin doa malaikat dan para rasul dan nabi. Jadi kalau kita nak martabat kita juga naik ni sama, kan? Bolehlah ikut juga apa? Banyakkan berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah, bukan minta kan mana-mana ke, pergi kubur minta ke, keramat ke, mana-mana, tak payah. Doalah sendiri. Dan doa, jangan juga doa minta kan kat saya ke, doa sangat ke, tak. Sebab apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang satu ayat surah 2 ayat 186. Apabila hamba-Ku berdoa minta kepada Aku, jawab kepada mereka, Aku dekat sangat. Tak perlu ada orang lain. Aku maha dekat kepada siap kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku sentiasa memperkenankan doa setiap kamu ni yang berdoa. Aku tak akan keliru. Siapa minta ini, Allah tak keliru. Yakinlah. Kita yakin tak Allah ni Maha Esa, Maha mengetahui hal ehwal kita. Jadi buat apa minta dekat? Mintalah pada Allah. Mintalah pada
Allah. Inilah tauhid penting. Dan kita akan bincang nanti ini tentang doa yang paling besar dalam hidup kita adalah ihdinas siratal mustaqim pada yang akan datang insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salawat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.